Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar ASEAN. Minggu Tenaga 2014, anjuran Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dihasratkan untuk memberigakan kerjaya dan peluang-peluang pekerjaan di dalam industri tenaga, termasuk maritim dan juga peluang perniagaan, adalah bertepatan dengan cabaran bagi membantu dalam memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Sementara itu, Malaysia akan melaksanakan gagasan ASEAN berteraskan rakyat apabila menduduki jawatan pengerusi ASEAN pada tahun depan. Dalam pada itu, Malaysia dan Australia dijangka menandatangani perjanjian dalam menentukan tugas mengendalikan apa-apa penemuan yang berkaitan dengan pesawat MH370 yang hilang. Berita ASEAN juga memaparkan mengenai langkah pengawasan pihak berkuasa kesihatan Thailand terhadap penularan wabak sindrom pernafasan Timur Tengah, MERS-CoV. Ikuti laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Pada 24 Mac 2014, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat merasmikan Minggu Tenaga 2014, Kertas Putih Tenaga dan Buku Minyak dan Gas Brunei di Dewan Bridex Jerudong. And the launching of the Brunei Darussalam Energy White Paper and Brunei Oil and Gas Book. Minggu Tenaga 2014 bertemakan Tenaga Berdaya Tahan bagi Kemakmuran Negara Brunei Darussalam. Bersempena Minggu Tenaga, beberapa aktiviti diadakan termasuk persidangan tahunan antarabangsa Institut Penyelidikan Tenaga Kebangsaan Brunei BNERI. Kertas Putih Tenaga Negara Brunei Darussalam yang dirangka oleh Jabatan Tenaga mensasarkan peningkatan sumbangan sektor tenaga kepada keluaran dalam negeri kasar dari 10 bilion ringgit pada tahun 2010 kepada 42 bilion ringgit menjelang tahun 2035. Matlamat utama Minggu Tenaga termasuk bagi memberigakan Kertas Putih Tenaga Negara Brunei Darussalam dalam mendokong Wawasan Brunei 2035. Ia mengandungi rangka kerja dasar strategik yang menyeluruh yang akan memandu pembangunan sektor tenaga negara berdasarkan 3 matlamat strategik, iaitu mengukuh dan mengembangkan aktiviti-aktiviti huluan dan hiliran minyak dan gas, memastikan bekalan dan penggunaan tenaga yang selamat dan boleh dipercayai dan memaksimalkan ekonomi sampingan daripada industri tenaga, meningkatkan pulangan tempatan dan menjamin penyertaan yang tinggi bagi tenaga kerja tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, Malaysia akan melaksanakan gagasan ASEAN berteraskan rakyat apabila menduduki jawatan pengerusi ASEAN pada tahun depan bagi menjamin rantau ini sebagai tempat tinggal yang selesa untuk semua lapisan penduduk. Perdana Menteri berkata, gagasan itu akan menjadi instrumen lebih berkesan untuk merealisasikan impian penduduk di rantau ASEAN, iaitu ke arah tadbir urus kerajaan yang lebih efektif dan responsif, standard kehidupan lebih baik, pengukuhan perlindungan persekitaran, pengupayaan golongan wanita dan menawarkan peluang lebih baik untuk semua masyarakat. Datuk Najib berkata demikian semasa merasmikan kolokium nasional yang bertemakan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2015 ke arah ASEAN berteraskan rakyat baru-baru ini. Beliau berkata Malaysia mempunyai nisbah kebergantungan perdagangan keempat terbesar di dunia, memerlukan persekitan rantau yang stabil untuk terus berkembang maju dan dalam hal ini penyelesaian berhubung isu tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan antara negara-negara ASEAN dan China adalah penting. Di samping itu katanya masalah konflik dalaman negara-negara anggota terus menjadi kebimbangan yang perlu ditangani di rantau ini. Di samping memenuhi harapan rakyat untuk tadbir urus kerajaan yang lebih baik dan demokratik.
Kerajaan Malaysia dan Australia dijangka menandatangani perjanjian dalam menentukan tugas mengendalikan apa-apa penemuan yang berkaitan dengan pesawat MH370 yang hilang sejak 8 Mac 2014 termasuk kotak hitam. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Azharuddin Abdul Rahman berkata, kerajaan masih dalam proses menggubal dan dengan itu tidak boleh mendedahkan lebih lanjut mengenai butiran itu. Beliau berkata, perjanjian rangka kerja antara Malaysia dan Australia adalah memorandum persefahaman tentang bagaimana untuk menangani bangkai, kotak hitam dan juga mayat jika kapal terbang itu ditemui. Azharuddin berkata demikian pada sidang media yang dipengerusikan oleh pemangku Menteri Pengangkutan Malaysia, Datuk Hishamuddin Tun Husin, mengenai perkembangan berkaitan pencarian MH370. Gerakan mencari melibatkan pelbagai negara dilancarkan untuk mengesan pesawat itu bermula di Laut Cina Selatan dan diperluaskan ke Selat Melaka serta Laut Andaman dan kini di selatan Lautan Hindi. Inisiatif Teluk Bengal untuk kerjasama ekonomi dan teknikal pelbagai sektor BIMSTEC adalah sebuah persatuan negara-negara sekitar Teluk Bengal. Inisiatif tersebut terdiri daripada negara Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Nepal dan Bhutan. Sidang kemuncak pertamanya diadakan di Bangkok pada 31 Julai 2004 dan sidang kemuncak kedua diadakan di New Delhi pada 13 November 2008. Myanmar menjadi tuan rumah untuk sidang kemuncak ketiga di ibu kotanya, Naypyidaw dari 1 hingga 4 Mac 2014. Sidang kemuncak yang dihadiri oleh para pemimpin dari 7 negara akan menghasilkan manfaat yang besar kepada warga Myanmar, terutamanya dari segi teknologi, pelaburan dan sektor perdagangan. BIMSTEC sedang mengusahakan 14 sektor utama dan Myanmar mengetuai dalam sektor pertanian dan tenaga. Semasa persidangan, Menteri-Menteri BIMSTEC yang ke-14 di Pusat Persidangan Antarabangsa Myanmar MICC, Presiden Myanmar U Thein Sein menyeru negara-negara ahli BIMSTEC supaya meningkatkan kerjasama yang kuat demi mempertahankan momentum BIMSTEC. Semasa sidang tersebut, 2 memorandum persefahaman ditandatangani. Para pemimpin negara-negara ahli BIMSTEC juga bersetuju untuk menandatangani Konvensyen BIMSTEC mengenai bantuan bersama dalam perkara jenayah. Sidang kemuncak juga memilih Tuan Sumith Nakandala dari Sri Lanka sebagai Setiausaha Agung pertama untuk mengetuai Sekretariat Tetap yang pertama yang akan ditubuhkan di Dhaka, Bangladesh. Pemimpin BIMSTEC melahirkan kebimbangan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Pihak berkuasa kesihatan Thailand mengenakan langkah-langkah pengawasan terhadap penularan wabak sindrom pernafasan Timur Tengah, MERS-CoV, selepas seorang lelaki rakyat Malaysia dilaporkan mangsa pertama meninggal dunia akibat penyakit yang membawa maut di Asia. Timbalan Pengarah Jabatan Pengawalan Penyakit, Dr. Opas Kan Kawin Yong berkata, mereka yang pulang dari Timur Tengah akan dipantau sebagai langkah berjaga-jaga. Dr. Opas berkata, terdapat kebimbangan di kalangan orang ramai mengenai MERS selepas kematian yang berlaku di Malaysia. Tetapi beliau menambah, kemungkinan jangkitan di Thailand adalah rendah. Dr. Opas berkata, tidak ramai warga Thailand melawat Timur Tengah pada tahun ini dan lawatan mereka hanyalah untuk riadah dan perniagaan. Bagaimanapun, langkah berjaga-jaga akan diambil untuk rakyat Thailand yang beragama Islam yang akan menunaikan fardu haji pada bulan Oktober tahun ini. Jabatan Kawalan Penyakit menekankan bahawa MERS-CoV mempunyai kadar jangkitan yang rendah berbanding dengan influenza dan beliau juga menggesa orang ramai untuk segera berjumpa doktor sekiranya mempunyai demam dan masalah pernafasan. MERS-CoV tergolong dalam virus selesema dan SARS yang telah membunuh kira-kira 800 orang dalam wabak global pada tahun 2003. Wabak tersebut dikenal pasti pada tahun 2012 di Timur Tengah. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata sebanyak 238 kes disahkan di peringkat global termasuk 92 kematian semenjak bulan September 2012.
dalam ASEAN Community Ekonomi ASEAN AEC merupakan salah satu daripada 3 majlis komuniti yang ditubuhkan di bawah perkara 9 piagam ASEAN bagi penyeliaan pelan kerja ke arah mewujudkan komuniti ASEAN dan membantu pelaksanaan pelan tindakan AEC dalam menyelaras pertubuhan-pertubuhan sektor di bawah bidang kuasanya dan mengemukakan laporan. Dari segi perspektif ekonomi serantau dan global semasa, ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN mengiktiraf keperluan untuk meningkatkan daya saing ASEAN dengan lebih memudahkan perdagangan dan pelaburan, memanfaatkan kerja yang sedang dilaksanakan bagi penubuhan AEC ke arah kedudukan ASEAN yang lebih strategik. Berita ASEAN malam ini juga memaparkan beberapa bahan menarik untuk dikongsikan bersama. Penyambungan bagi sistem penghasilan tenaga berasaskan tenaga suria memerlukan peruntukan melebihi $7 juta Amerika. Pegawai dari pihak berkuasa pembekal air Phnom Penh berkata bahawa inisiatif untuk memperkenalkan tenaga mesra alam dalam menjana tenaga elektrik telah pun bermula sejak pembinaan kilang penabisan air pada 19 Julai 2012. Percobaan menggunakan tenaga suria untuk mengurangkan penggunaan tenaga dalam operasi kilang penapisan air telah diterima pakai dalam usaha untuk membekalkan air bersih kepada seluruh pengguna di Bandar Phnom Penh. Penggunaan sistem tenaga suria akan disalurkan kepada pejabat-pejabat kerajaan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Penggunaan sistem tenaga suria mampu menjana 1 juta kilowatt setahun untuk memenuhi keperluan di ibu pejabat pihak berkuasa Phnom Penh yang membekalkan air dan juga kilang penapisan air. Berdasarkan kepada tenaga yang berjaya dikumpulkan oleh tenaga suria berkenaan, pihak berkuasa yang membekalkan air mampu menjimatkan penggunaan tenaga sebanyak 6 ke 8% untuk kegunaan kilang penghasilan air bersih. Pesakit-pesakit di Singapura tidak lama lagi akan dapat berhubung secara langsung dengan doktor mengenai dengan isu-isu jantung dan penuaan melalui telefon pintar dan tablet. Beberapa aplikasi telefon pintar yang dibayar sudah dilancarkan masa kini untuk penjagaan kesihatan tanpa beratur di klinik-klinik. Bengkak di kaki mungkin satu pertanda masalah jantung. Untuk mengesahkan ini, pesakit dan penjaga kini boleh menggunakan aplikasi telefon bimbit untuk berbincang dengan pakar kardiologi. Gambar atau video mengenai masalah kesihatan boleh dihantar kepada doktor untuk penilaian dan nasihat. Aplikasi HeartSmart ini adalah satu daripada 3 aplikasi bagi pesakit untuk berhubung dengan doktor-doktor melalui platform mesej yang dijamin selamat. Sebagai contoh, jikalau penjaga ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai sakit dada, aplikasi ini akan memberikan informasi kepada pesakit dada mengenainya supaya sekurang-kurangnya pesakit akan lebih tahu serba sedikit penyebab sakit dada yang berbeza. Aplikasi Health Abacus memberikan informasi tentang pengiraan seperti tahap gula dalam darah atau tahap-tahap kolesterol, dan aplikasi Smart Aging akan memastikan pengguna untuk memahami cabaran dalam penjagaan genetik. Bagaimanapun, pemaju-pemaju aplikasi berkata bahawa teknologi tersebut tidak bermaksud untuk mengganti perjumpaan doktor secara fizikal, terutamanya untuk keadaan yang serius. Menjelang akhir tahun ini, platform aplikasi telefon bimbit Klinik Borderless bertujuan untuk mendapatkan kira-kira 50 aplikasi. Ladang Alam Warisan, sebuah produk pelancongan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, adalah taman dalam ladang yang bertemakan kebudayaan, adat dan warisan Melayu. Dibuka secara rasmi pada Mei 2012, Ladang Alam Warisan memberi kesinambungan untuk memelihara dan mempertahankan khazanah warisan turun-temurun yang lebih berharga. Di ladang itu, para pengunjung berpeluang melancong sambil menghayati cara dan gaya hidup masyarakat Melayu sejati.
Pelawat boleh merasakan sendiri pengalaman kembali ke zaman kegemilangan silam dengan berbusana pakaian Melayu lama, memasak masakan tradisi turun-temurun, bermain permainan tradisional dan melihat pertanian tradisional orang Melayu. Mengambil konsep agroturism, ladang ini juga menyediakan pelbagai jenis ternakan seperti rusa, kambing, ayam dan burung yang menjadi ternakan warisan turun-temurun. Memanah tradisional, majlis persandingan klasik serta adat perpatih Negeri Sembilan menjadikan aktiviti mingguan pengunjung. Ladang alam warisan sesuai dijadikan tempat berkumpul bagi majlis kerakyatan dan keramaian. Perkhidmatan homestay juga disediakan bagi mereka yang ingin menginap di sini. Menteri Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Muhammad Nazri Abdul Aziz melakukan lawatan kerja ke ladang itu baru-baru ini. Dalam sidang media, beliau memaklumkan roadshow promosi Tahun Melawat Malaysia 2014 di negara China ditangguhkan sementara waktu ekoran tragedi pesawat MH370. Langkah ini dibuat atas faktor rasa simpati dan memahami situasi keluarga mangsa. Namun begitu, promosi pasaran ke negara lain seperti ASEAN, India, Timur Tengah dan Eropah tetap diteruskan. Koleksi kereta model die-cast atau kereta mainan merupakan hobi yang semakin berkembang dalam kalangan peminat kereta mainan di negara Brunei Darussalam. Pada 1 Mac 2014, Brunei Die-Cast Collectors BDC mengadakan pertunjukan dan menjual kereta mainan mereka sempena Hari Kebangsaan ke-30 Brunei Darussalam. Zul Hazmi Azhan Haji Jawawi atau lebih dikenali sebagai Brunei Hot Wheels Seller di Facebook berkata dia mengumpul kereta die-cast selama 10 tahun sebelum ia menjadi popular. Mengumpul kereta mainan boleh dijadikan pelaburan untuk masa depan kerana usia kereta yang semakin lama dan juga nilainya. Started long time lah sudah lah. More than 10 years sudah we started this, and then since 2012 we start to make a group lah. So why collect cars instead of other hobby? Because cars is anything, not only cars, anything that relates with diecast, like tanks or any other diecast lah. Hobi ini bukan sahaja mengumpul dan menjual semula. Mengubah suai kereta mainan juga merupakan kemahiran yang berharga. Berbanding dengan sebuah kereta mainan biasa, hanya bernilai antara RM25 ke RM80 bergantung kepada nilai model dan tarikh keluaran kereta. Haji Muhammad Zul Hamali berkata dia menerima pesanan tempatan dan luar negara dan meletakkan idea-idea reka bentuk pelanggan dan juga idea sendiri yang memberi keistimewaan dari segi perbezaan nilai. Pengira Haji Saiful Ahmad, seorang lagi pengumpul kereta die-cast, mengatakan apa yang mereka perlukan ialah model dan idea kereta tertentu dan mereka akan coba untuk menjadikannya satu kenyataan. Minat mengumpul kereta die-cast bukan saja menjadi hobi semata-mata, malah membuka peluang perniagaan yang berjaya di negara Brunei Darussalam. Zoo Songkhla Thailand memperkenalkan 6 jenis binatang baru dari Afrika. Tambahan baru ini termasuk sejenis binatang kijang yang bernama blackbuck atau antelope cervicapra, tergolong daripada binatang yang hampir terancam yang diklasifikasikan oleh IUCN dan nyala sejenis kijang dari Afrika Selatan serta unta. Pihak pengurusan zoo menyediakan tempat pameran Zoo Afrika untuk kijang-kijang tersebut. Sementara unta-unta akan ditempatkan di Zoo Kid sebagai ahli baru. Zoo Songkhla berharap agar tambahan binatang tersebut akan dapat menarik lebih ramai kanak-kanak untuk melawat zoo semasa cuti persekolahan dan menambah ilmu pengetahuan mereka mengenai haiwan eksotik.
Auda Komuniti Ekonomi ASEAN AEC juga mempunyai beberapa tunggak utama di bawah rangka tindakannya iaitu pasaran tunggal, asas pengeluaran, daya saing serantau, perkembangan ekonomi, integrasi dalam ekonomi global, keberkesanan dalam kepelbagaian bidang dasar termasuk perdagangan, pelaburan, masalah kewangan, pertanian dan perhutanan, pengangkutan, tenaga, pelancongan, telekomunikasi dan teknologi maklumat. AEC juga berperanan membawa faedah berganda kepada ASEAN dalam mengintegrasi ekonomi supaya lebih kukuh dan menjadi destinasi pelaburan perdagangan yang hebat di rantau dengan hasrat agar pencapaian itu akan dapat memberi faedah kepada 600 juta penduduk ASEAN. Auda untuk mengikuti berita ASEAN, Auda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.pn. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.